Kisah daripada Mat P ini bertajuk Cincin Pusaka. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pendengar dan penonton cerita seram dalam keadaan baik saja. Pada yang berada di Sabah, Selangor dan Kuala Lumpur, aku harapkan wabak COVID-19 semakin berkurang dan kita dapat meneruskan tugas seperti biasa nanti tanpa kesulitan. InsyaAllah. Patuhi arahan pihak kerajaan, kita jaga kita. Ya, itu nasihat Mat P ya. Kebetulan pada satu hari aku menerima tamu, saudara dekat aku jugalah. Mamat nama dia. Dia tahu aku ada menulis cerita seram. Jadi dia berbesar hati berkongsi satu kisah seram yang dialami oleh keluarga sahabatnya sendiri, iaitu Ustaz Don Danish. Bukan Ustaz Don Daniel yang merupakan sahabat karibnya ketika menuntut di Mesir suatu ketika dahulu. Kisah ini mengenai cincin pusaka yang ditinggalkan oleh arwah ayah Ustaz Don Danish sendiri. Kepercayaan bahawa satu-satu barang itu mampu memberi kekebalan adalah kepercayaan yang khurafat dan menyeleweng daripada akidah Islam. Tidak ada cincin, keris, tangkal atau apa sahaja yang mampu memberi kekebalan kepada pemakainya, melainkan ianya mendapat bantuan daripada jin dan syaitan. Apatah lagi jika ia diperasapkan pada malam-malam tertentu atas kepercayaan bahawa ianya berpenunggu, maka barangan kebal haram untuk dijual beli juga disimpan. Jika menyimpan barang-barang seperti itu, mempercayai kekuasaannya dan keramatnya, serta dalam masa yang sama meyakini kesemuanya datang daripada Allah, dikhawatiri pemiliknya termasuk dalam golongan yang fasik. Sekiranya ia cuma barang yang dipusakai tanpa dipercayai bahawa ianya berpenunggu, ada keramat dan kuasa, tujuan menyimpannya hanya sekadar hobi, maka ia dibolehkan. 10 tahun yang lepas, ketika Ustaz Don Danish masih belajar di Universiti Al-Azhar, Mesir, tersarung di jari manis cincin pusaka pemberian arwah ayahnya. Sebentuk cincin perak diikat dengan bukan batu permata, tapi hanya dengan sebentuk kayu berbentuk bujur. Ia kelihatan biasa dan tidak ada apa-apa yang luar biasa dirasainya. Seperti kebanyakan cincin yang biasa yang dipakai oleh lelaki supaya terlihat kejantanannya. Begitu juga dengan wanita. Cincin emas dipakai sebagai perhiasan untuk menyerlahkan kewanitaan masing-masing. Jadi tidak peliklah kenapa perempuan sukakan barang kemas. Pada satu hari, sahabat baiknya datang bertandang ke rumahnya. Haryanto juga salah seorang penuntut seuniversiti dengan Ustaz Don Danish. Assalamualaikum ya akhi. Haryanto memberi salam dan bersalaman dengan rakannya itu. Waalaikumsalam warahmatullahi ya habibi, jawab Ustaz Don Danish. Khaifah haluka ya akhi. Maksudnya, apa khabar sahabatku? Ana bi khair, alhamdulillah. Mu anta? Maksud dia, kabar baik. Bagaimana pula dengan kamu? Alhamdulillah bi khair, balas Haryanto. Tafaddal ya akhi.
Ustaz Don Danish menjemput Haryanto masuk. Kebetulan ketika itu dia baru saja selesai menggoreng nasi. Menunya cukup ringkas, berlaukkan telur hancur ditambah sedikit budu kiriman dari ibunya di Malaysia. Budu Maklumlah, dia berasal dari Kelantan. Budu dengannya tidak berpisah. Lagipun begitulah nasib hidup di negara orang, kena berjimat cermat. Kebetulan Haryanto pun suka budu juga. Selesai makan, Haryanto dihidang pula dengan teh jasmin asli dari tanah Arab. Wah, enak banget anta buat teh hangat ni, Don, puji Haryanto. Anta ni ada-ada sajalah. Balas Ustaz Don Danish sambil ketawa. Lalu dia menyanyi satu lagu dikir barat yang agak terkenal di Malaysia. Ada seko anak tupa, ata jula mok teh, kudung eko perut lapar, jale cari make. Brother Fai tak pandai sangat lagu tu, Mak Pi pandai. Anda tahu siapa anak tupa itu? Soal Ustaz Don Danish. Enggak tahu sih siapa. Itu anta lah. Mereka sama-sama ketawa. Tiba-tiba Haryanto terpandang cincin yang dipakai Ustaz Don Danish, lalu bertanyakan pasal cincin tu. Dia melihat dengan teliti. Haryanto ni ada pengetahuan serba sedikit dalam ilmu mistik. Dia meminta Ustaz Don Danish ke dapur dan mengambil pisau yang paling tajam. Sekarang anta pegang cincin anta ni kemas-kemas, katanya. Pinta Haryanto. Aduh, kau anta ni kenapa tiba-tiba nyuruhin ana begini segala? Soal Ustaz Don Danish. Anta ikutin aja apa yang ana suruh, balas Haryanto. Hasanan ya akhi, Ustaz Don mengikut. Haryanto pun cuba memotong rambut Ustaz Don Danish, tetapi gagal. Dia cuba sekali lagi dengan agak keras. Ustaz Don Danish tergamam. Sebab apa? Gagal juga. Cuba ana pula yang potong rambut anta, pinta Ustaz Don Danish. Dengan mudah, rambut sahabatnya tu terputus. Haryanto lalu menerangkan pada Ustaz Don Danish, cincin tersebut adalah asbab membuatkan dirinya kebal. Tidak akan terluka sedikit pun kalau dicederakan. Kalau dia menoreh kulit Ustaz Don Danish sekalipun, pasti tidak akan terluka. Cincin tu diikat dengan sesuatu yang kelihatan seperti kayu, akan tetapi hakikatnya bukan kayu. Nak tahu apa dia? Ia adalah satu bahagian daripada ubi kayu yang telah sekian lama hidup. Pada bahagian itu dipercayai dihuni jin yang menyebabkan pemakainya bersifat kebal. Wallahu alam. Anda tidak maulah benda macam ni. Anta ambillah. Kalau anta tidak mau, anta buanglah di mana-mana, ujar Ustaz Don Danish. Kini Ustaz Don Danish sudah pun berkahwin. Sudah ada dua orang isteri pula tu, dan dikurniakan 3 cahaya mata. Ustaz Don Danish wacaya sama lu, respect. Terbaik, katanya boy. Dia tinggal berjauhan dengan ibunya, memandangkan dia kerja di daerah yang lain. Satu hari dia menelefon ibunya. Tengah berbual-bual bertanya kabar ibunya tu, tiba-tiba kedengaran suara kanak-kanak sedang bermain di dalam rumah ibunya itu. Jadi Ustaz Don pun bertanya, Abang Long ada balik ke mak? Macam dengar suara budak-budak aja kat rumah tu. Ustaz Don Danish bertanya pada ibu dia lah. Tak adalah. Mana dengar? Ibu seorang je kat rumah ni. Mana ada Abang Long kamu balik? Kan PKP sekarang ni. Jawab ibunya lah. Ustaz Don terpinga-pinga.
Jelas pada pendengarannya, tadi ada suara kanak-kanak bermain di rumah ibunya. Bukan sekejap, tapi lama. Takkanlah mainan perasaan aja kot. Lalu dia mengabaikannya. Lagipun ibunya sendiri berkeras mengatakan bahawa hanya dirinya berseorangan saja. Pada satu malam, di rumah ibunya, pintu rumah diketuk-ketuk. Ibunya membuka pintu. Rupa-rupanya anak sulung Ustaz Don Danish, Darwish, yang mengetuk pintu. Darwish ni anak Ustaz Don Danish dengan isteri pertama yang datanglah. Kamu rupanya Darwish. Nenek ingat siapalah tadi yang ketuk pintu tak bagi salam, ujar ibunya. Mana yang lain? Sambungnya lagi. Entah, ngantuklah nek, nak tidur, balas Darwish lalu berbaring di atas sofa. Ibu Ustaz Don Danish tertanya-tanya, ke mana pula anak dan menantunya ni? Pelik juga Darwish datang seorang diri. Dilihatnya Darwish yang sudah lena dibuai mimpi terbaring di atas sofa. Lalu dia menuju ke bilik untuk mengambil kain selimut. Setelah dia ke ruang tamu, dia mendapati Darwish dah hilang. Dia mencari di seluruh rumah, termasuklah di halaman pun tidak dijumpainya. Dia menelpon Ustaz Don Danish. Assalamualaikum, Angah. Kamu kat mana tu? Soalnya. Waalaikumsalam, Bu. Ada ni di rumah, baru je siap makan malam. Ya, ada apa, Bu? Rindu ke? Sempat Ustaz Don Danish bergurau dengan ibunya. Tak rindu pun, cuma nak tanya kamu, kamu ada balik rumah mak ke tadi? Sebab Darwish ada datang tadi. Lepas tu tiba-tiba je hilang, tutur ibunya. Tak adalah, Bu. Kami baru je pulang dari surau dan terus makan malam sekarang ni. Sekarang ni ada je Darwish duk main Mobile Legend dengan saya ni, jawab Ustaz Don Danish. Ustaz Don Danish kehairanan. Ibunya juga begitu. Mereka rasa pasti ada yang tak kena. Dia berjanji dengan ibunya hujung minggu nanti dia akan pulang. Sementara itu ibunya resah dan gelisah tak kala memikirkan apakah gerangan semua ini. Pada malam Jumaat minggu tersebut, ketika ibunya sedang lena, tiba-tiba ibunya terjaga. Kedengaran suara kanak-kanak tertawa di ruang tamu. Jadi dia pun keluar memeriksa, tapi langsung tak ada apa-apa. Sunyi sepi. Kedengaran suara ketawa di dalam bilik. Ibunya cuba mengintai. Alangkah terkejutnya dia bila terpandang seorang kanak-kanak yang tidak dikenali sedang melompat-lompat di atas katil sambil ketawa. Lebih kurang macam itulah kan. Kepalanya botak, badannya kurus kering dengan muka pucat lesi dan matanya pula merah menyala. Dengan tidak semena-mena, ibu Ustaz Don Danish pingsan. Si ibu sedar diri apabila dikejutkan oleh Ustaz Don Danish. Ustaz Don Danish terpaksa memecahkan pintu rumah akibat risau akan keselamatan ibunya. Dia hanya pulang seorang diri. Ibunya menceritakan segala-gala yang dialaminya. Kebetulan petang tu datang seorang penjaja minyak urut singgah ke rumah tu lalu menegur. Ada sesuatu yang tidak kena dalam rumah ni, katanya. Tanpa diberitahu, dia sudah sedia maklum bahawa ada penampakan kanak-kanak yang tidak dikenali di rumah tu. Ada simpan barang lama tak di rumah ni? Soal penjaja itu pada ibu Ustaz Don Danish. Ibunya pula berfikir sejenak. Rasanya macam tak ada. Lalu penjaja itu bertanya lagi. Mungkin ada barang peninggalan arwah yang masih disimpan. Baru Ustaz Don Danish teringat
akan sebentuk cincin peninggalan arwah suaminya yang tersimpan di dalam almari. Lalu dia mengeluarkan cincin tu dan ditunjukkan pada penjaja tersebut. Penjaja tu menerangkan cincin ni ada kadam dia. Oleh kerana sudah lama tidak diperasap, kadam tu mengganggu penghuni rumah ni. Baru dia teringat arwah dulu selalu perasapkan cincin tersebut. Pada masa tu dia tidak masuk campur lah. Jadi dia tidak tahu menahu soal tu. Ustaz Don Danish berbincang dengan ibunya. Lalu dia menyerahkan saja cincin tu pada penjaja tersebut, memandangkan dia seorang yang ahli. Terpulang pada pakcik, nak buat apa dengan cincin tu? Buang ke sungai lagi baik, kata Ustaz Don. Dan penjaja itu menerimanya. Sejak pada hari itu, tidak ada lagi gangguan di rumah ibunya. Dan ada sepotong ayat daripada Al-Quran, ya. Dan sesungguh, jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang mencipta langit dan bumi? Nescaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepada tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-halamu itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Surah Az-Zumar ayat 39. Sekian. Terima kasih, Brother Fah.